Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai dengan aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah Ta'ala itu sentiasa hampir kepada mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Sadaqallahul azim. Benalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 186. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ni kita bertemu lagi untuk kita sambung baca tafsir suratul Baqarah. Pada malam ni kita akan masuk ayat 186 sebagai sambungan daripada ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, berkait dengan puasa Ramadan. Sebenarnya ayat ni pun masih lagi dalam cerita puasa lagi, tapi Allah Ta'ala selangkan ayat cerita puasa-puasa dengan doa. Lepas tu dia masuk balik cerita puasa balik. Kaedah Qurannya begitulah, kan? Dalam perbincangan kita yang lepas, kita baca ayat 185. Dalam ayat yang lepas kita ada sebut kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pergi pilih Ramadan untuk berpuasa. Dan asal-asal ceritanya adalah puasa tu. Itu asal cerita dia, kan? Cumanya bila kita sebut puasa, Allah Ta'ala pilih puasa ni bulan Ramadan. Allah Ta'ala tak pilih pada bulan yang lain. Kita dah sebut antaranya kelebihan yang ada pada bulan Ramadan adalah Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi bila turun Al-Quran pada bulan Ramadan, jadi istimewanya Ramadan, istimewanya Quran itulah yang menyebabkan Ramadan dipilih untuk bulan berpuasa. Antara hikmahnya lah. Lepas tu kita ada sebut juga kelebihan Al-Quran itu sendiri tu ada 3 perkara dasar. Yang pertama ialah petunjuk bagi manusia, yang kedua penjelasan terhadap petunjuk, yang ketiga adalah pembeza di antara hak dan batil. Itu kita dah bincang. Lepas tu kita ada sebut beberapa hukum-hukum berkait dengan puasa. Orang yang nampak anak bulan kena puasa. Kita tak nampak anak bulan, tapi kita dimaklumkan oleh orang yang nampak, maka kita kena puasalah. Dan kita dah sebut perbahasan dalam kalangan ulama yang dikatakan nampak anak bulan ni berapa orang. Kita dah sebut 2 orang lah. 2 orang. Cumanya ada sedikit isu berkenaan dengan kalau nampak anak bulan Syawal, dapat anak bulan raya. Yang tu ada khilaf. Ada kata 2 orang, ada kata seorang. Itu atas khilaf ulama' lah. Kita dah bincang juga berkenaan dengan anak bulan ni berasaskan kepada sesuatu tempat ataupun satu tempat nampak, yang lain pun kena ikut. Pun kita dah kupas. Ada 2 pandangan ulama' lah. Pandangan macam contoh mazhab Maliki. Kita dah sebut dalam mazhab Maliki, kalau satu tempat nak nampak, yang lain kena puasa semua. Contohlah kat Malaysia nampak, maka negara lain kena ikut belaka lah, kan? Tapi berbeza dengan pandangan majoriti ulama', termasuk imam kita lah, Syafi'i rahimahullah. Kalau satu tempat tu nampak anak bulan, situ je lah puasa. Tempat lain tu tak nampak, jangan puasa lagi. Kok tu pula kan? Tu perbezaan pandangan ulama' berkenaan dengan nampak anak bulan. Lepas tu kita ada sebut tentang orang yang sakit, orang yang bermusafir boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia kena qada pada hari yang lain. Dan apabila selesai Ramadan, Allah Ta'ala suruh kita raya. Dan raya itu dengan bertakbir. Takbir raya adalah bertakbir kepada Allah Ta'ala. Dan kita dah sebut takbir itu mesti apa yang telah diajar oleh Allah Ta'ala lah.
Panjang lebar dah kita kupas ayat 185. Okey, pada malam ni kita akan masuk ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tu ayat Kalau dalam ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala sebut keberkatan Ramadan kerana bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan tu kita berpuasa. Jadi semua ni adalah keberkatan yang ada pada bulan Ramadan. Jadi bila ada keberkatan, satu lagi yang kita kena ambil peluang untuk keberkatan itu, iaitu kita berdoa. Sebab doa ni memang kita doa, Allah Ta'ala mustajabkan doa. Tetapi usaha untuk nak bagi doa tu mustajab pun ada juga. Satu kita berdoa kan. Tapi satu lagi kita berusaha untuk nak bagi doa kita mudah dimustajabkan. Jadi banyaklah kalau kita baca dalam hadis tu, banyak antaranya yang hadis ajar pada kita ni, bila kita berdoa ni mulakan dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, apa tu kan, alhamdulillahillazi, macam-macam lah orang dah baca tu. Sebarang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk nak bagi doa kita mudah lagi dimustajabkan, antaranya lah. Lepas tu kalau kita tengok dalam debat-debat ulama dalam memahami Al-Quran, bila kita baca doa ni, ada kita baca Allahumma ataupun Rabbana. Macam contoh kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Orang tak ada baca Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ada baca lagu tu? Tak ada. Tapi bila kita baca doa tertentu, ada baca dengan Allahumma. Dah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Contohlah kan. Jadi ada ketika baca Allahumma, ada ketika baca Rabbana. Kita buka terjemahan, semua terjemah Tuhan kami belaka lah. Allahumma pun Tuhan kami, Rabbana pun Tuhan kami juga. Tapi beza dia kat mana kan? Itu yang orang duk bahas tentang uluhiyah dan rububiyah tu. Bila sebut Allahumma, itu adalah uluhiyah. Rabbana tu rububiyah. Alhamdulillah, dan puji-pujian bagi Allah, Rabbil alamin. Rabb tu rububiyah. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah. Lillah tu uluhiyah. Rabbil alamin, rububiyah. Betul tak? Dia ada dua sifat di situ dihimpunkan sekali kan. Bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, nampak dia punya ayat tu. Dua perhati tengok perkataan tu kan. Bila kita berdoa, kita baca Allahumma kadang-kadang, ada pula kadang-kadang yang lain kita baca dengan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kan. Allah Rabbana kat situ. Tiba-tiba bila kita datang bulan Ramadan tu, ustaz-ustaz kita baca doa tarawih tu kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma pula, bukan Rabbana kan. Jadi macam mana nak bagi doa kita mustajab? Itu persoalan dia. Yalah, yang pertama tu masa kita berdoa tu, kita ada unsur seru Allah tu, menyeru tu kan. Ya Allah, Ya Rahim, Ya tu lah. Jadi bila ada unsur menyeru tu, itu sebenarnya cara untuk kita nak nak memudahkan lagi doa kita mustajab sebenarnya. Lepas tu kita baca kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Iaitu Nabi Musa AS bila diminta oleh kaum dia makanan, bila sesat jalan, tak jumpa jalan tu, sesak lapar. Bila lapar tu nak makan, nak air semua tu kan. Cerita panjang lah, kita pendekkan cerita. Minta makan, minta Musa, doalah pada Allah, bagilah makan, lapar sangat dah ni. Jadi Musa AS ni doa, dia baca doa tu Allahumma Rabbana anzil ma'idatan minas sama'. Dia gabung antara Allahumma dengan Rabbana. Selalunya satu je kan, Rabbana zalamna, Allahumma inna nas'aluka, betul kan? Tapi dia gabung dua, Allahumma Rabbana, dua tu dia gabung. Anzil ma'idatan minas sama', tolong turunkan hidangan daripada langit. Ambil kau kan. Dia mungkin masa dia minta tu, kalau kita lah kari kepala ikan kot datang dari langit, dia fikir macam tu lah. Rupa-rupanya yang turun tu adalah al-manna dan as-salwa kan. Tu makanan daripada langit lah tu. Tu diceritakan dalam Quran. Jadi doa Nabi Musa tu kita boleh belajar Tuhan makbul masa tu juga, sebab dia gabung dua perkara tadi, Allah Rabbana kan. Itu orang panggil cara-cara, kalau bahasa kita ni nak tarik hati kita. Tuhan tu bukan macam kita, Tuhan lebih pada tu lagi kan. Jadi kalau kita ni nak tarik perhatian kita tu, nak tarik hati kita tu,
Kalau gunakan ungkapan-ungkapan sebegitu tu, kita rasa kena tolong ni. Kalau kita lah, Tuhan lebih pada tu. Tuhan bukan macam kita kan. Jadi kalau kaedah Tuhan pula lagu tu lah, Allahumma Rabbana, itu antara dia lah. Jadi ada satu lagi, kita nak bagi doa kita mustajab ni adalah selepas daripada kita buat amalan baik, kita berdoa. Berdoa itu berlaku selepas daripada melakukan amalan baik. Yang Ana ada sebut banyak kali dah sebenarnya dalam kuliah kita, tawassul dengan amal soleh. Ingat? Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis, banyak ayat-ayat secara susunan tu, doa itu berlaku selepas daripada amal soleh. Banyak sangat. Contoh macam kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu antaranya kan. Hanya Engkau ya Allah kami abdikan diri. Tengok. Ibadat dulu. Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Cara susunan ayat tu kan. Dia susun tu dengan minta abdikan diri, lepas tu baru minta tolong. Cara susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dah ayat sebelum ni berkait dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam buat Kaabah. Buat bangunan Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna musliman, sampai habis Quran. Panjangnya doa kan. Ketika Ibrahim AS bersama dengan Ismail, dia buat bangunan Kaabah. Dia buat dulu. Dah siap-siap, lepas tu doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Jadi dia buat amal ibadat, dia buat amal soleh, lepas tu dia berdoa. Dalam Quran cara susunan Al-Quran tu begitu. Yang lain tu dalam hadis lah. Hadis lagi banyak lah, berlambak cerita dalam hadis tu kan. Jadi di situ tu ada satu konsep, dia panggil tawassul dengan amal soleh. Hari ni kita jumpa satu lagi tawassul dengan amal soleh, iaitu bila kita berpuasa tu doa. Sebab tu ayat tu cerita puasa dulu, lepas tu baru cerita doa. Betul tak? Itu hikmah dia. Kita boleh faham susunan ayat tu. Jadi kita ni bila beribadat, jangan lupa ambil peluang itu berdoa. Jangan semata-mata ibadat je, lepas tu tak berdoa kan. Yang pertama kita nak berdoa. Yang pertama tu memang kita mula-mula nak berdoa. Jadi bukan tak boleh berdoa tanpa beramal soleh dulu, bukan. Boleh juga, tak ada apa pun. Doa terus, okey je kan. Tapi kalau boleh mulakan dengan amal soleh dulu baru berdoa, cantik lagi lah. Ada pula satu lagi ni, memang kita hari-hari buat ibadat, semayang apa tu kan. Jadi lepas semayang tu jangan habis semayang habis selesai. No, janganlah. Habis semayang tu biar ada doa. Jadi antara yang kita baca dalam ayat ni cerita pasal puasa. Puasa tu Allah Ta'ala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia cerita pasal doa kat situ kan. Jadi bila kita dah beribadat, bermaksud kita dah berusaha untuk menghampirkan diri kita kepada Allah, maka ketika itulah amat bagus kalau kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hikmah besar yang kita boleh ambil. Kenapa susunan ayatnya begitu kan? Kenapa ayat 185 tu cerita pasal puasa Ramadan, kelebihan Ramadan, kelebihan turun Quran, semua kelebihan-kelebihan keberkatan tu kan. Tak pasal-pasal cerita pasal doa. Point dia kat situ tu kurang lebih dia lah. Kalau kita nampak kaitan antara ayat 185 dengan 186. Itu yang pertama Okey, kita tengok dalam ayat Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hamba aku berkenaan dengan aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Dia ada beberapa perbahasan. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Apabila ada orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Jadi bila sebut apabila orang bertanya pada engkau wahai Muhammad, siapa yang tanya? Soalan ni kan, siapa yang tanya tu? Tu timbul persoalan kitab tafsir ni anda bawa kod dekat sini lah, ada 4 asbabun nuzul ayat. Cumanya 4 asbabun nuzul tu bukan mestinya tepat kan. Yang pertamanya kisah, ni asbabun nuzul yang pertama, tapi ni riwayat Israiliyat yang sebutlah. Kalau kita baca dalam kitab tu kita tak tahu Israiliyat ke tidak kan. Tapi anda tulis kat situ riwayat Israiliyat, sebab pencerita hadis tu adalah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni orang Yahudi masuk Islam. Dia Yahudi, lepas tu masuk Islam. Jadi dia bila Yahudi pun bukan Yahudi biasalah, Yahudi mengaji ni, orang alim, ustaz, orang Yahudi. Jadi dia ni ada alim Taurat, alim Injil, masuk Islam. Jadi bila masuk Islam tu DNA Yahudi tu sikit-sikit ada lagi.
Jadi bila dia bercerita Quran, ayah kata, ini ada satu cerita. Itu isu dia. Jadi Ka'ab bin Ashraf ni, kalau kita baca dalam kitab tafsir, pencerita asbabun nuzul tu orang tu, Ka'ab bin Ashraf. Tahu, ini Israiliyat. Kena tahu, ini adalah Al-Israiliyat. Dia salah satu cara nak tahu tu, kena tahu siapa pencerita. Kan? Itu satulah. Lepas tu kita tengok konteks cerita. Kan? Kalau tengok dalam nota Anda bagi tu, Nabi Musa AS berdoa, asal cerita je lah. Kan? Ni anda sebut Anda guna istilah konon cerita. Anda ulang banyak kali sebab takut orang salah faham. Anda ulang banyak kali kan. Konon ceritanya Nabi Musa AS ni berdoa, wahai Tuhan, apakah kamu itu hampir sehingga aku bermunajat kepadamu, atau kamu jauh daripadaku sehingga aku perlu memanggilmu. Jadi bila kita dekat, dia bermunajat. Kalau jauh, panggil. Betul? Kan? Munajat ni bahasa Arab. Apa terjemahan bahasa Malaysia? Anda tak tahu apa terjemahan paling tepat munajat ni. Tapi anda suka terjemahan, anda pernah dengar Allahyarham tu Abu Nazir terjemah, sedap. Kecek soseh-soseh. Oh, sedap ya. Kecek soseh-soseh. Berbisik-bisikan, dia berbisik-bisikan mesra. Sebab bisik-bisik ni belum tentu mesra. Betul tak? Dia kalau berbisikan mesra, yang tu dia panggil munajat. Itu yang problem bila sebut zikir munajat tu baca kuat-kuat. Salah sebenarnya. Dia munajat ni adalah kita seorang-seorang. Itulah munajat. Lepas tu orang zikir munajat baca kuat-kuat, satu masjid dengar. Itu bukan munajat sebenarnya. Satu kampung orang Sungai Buloh tu, surau tu, speaker semayang 5 waktu, macam dia nak suruh tahu yang dia tu semayang pula. Sebenarnya tak payah pun. Kan? Betul orang kata semayang itu apa? Semayang tu salah satu munajat. Betul tak? Semayang tu sifat dalam munajat. Betul bila sebut zikir munajat. Munajat tu asal maknanya adalah yang tu nak terjemah tu lah, sedap lah. Anda sedap terjemahan tu. Kecek soseh-soseh dengan Tuhan. Oh, sedap ya tu. Cara orang Kelantan lah. Kalau orang KL tak faham pula. Kan? Kecek soseh-soseh dengan Tuhan. Kalau kita nak terjemah bahasa mudah-mudah, berbisik-bisikan mesra. Anda tambah mesra lah. Sebab berbisik ni belum tentu mesra. Betul kan? Kadang-kadang dia cakap bisik-bisik tapi dia mengumpat. Jadi tak baik tu kan. Tapi ada satu macam kita cerita dengan isteri kita ke, dengan girlfriend kita ke apa, cakap benda yang seronok, faham tak? Itu panggil munajat. Kalau kira segi bahasa je lah. Jadi bila sebut munajat, dia tu benda yang dekat sebenarnya. Bisik-bisik ni mana ada orang bisik orang jauh? Ada bisik jauh tu, seorang tu satu tu sini bisik. Bisik apa tu? Tak ada. Dia bisik ni sifat dia mesti dekat. Jadi sebab tu bila timbul isu bermunajat, maka timbul di situ adalah berdoa, minta, cakap mesra kan. Tapi kalau jauh, itu memanggil. Oi jauh kan. Sebab tu, tapi tak apa, kena clear Israiliyat ni. Israiliyat musyarah pun macam tu dah. Kan. Jadi Israiliyat lah. Jadi dalam cerita, konon cerita Ka'ab bin Ashraf ni cerita, Nabi Musa ni dia bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, kalau kamu itu hampir sehingga aku bermunajat denganmu. Kan? Bermunajat sebab dia hampir kan. Tapi kalau jauh, maka aku memanggilmu. Makanya jawab Tuhan, kononnya. Tengok ulang banyak kali. Kononnya Tuhan ni jawab, wahai Musa, aku berada di sisi orang yang ingat kepadaku. Allah Ta'ala kata, orang ingat aku ada dekat dia tu. Kata dia. Lalu Musa berkata, Tuhanku, kami memulakan kamu bahawa kami ingatmu semasa kami berjunub dan buang air besar. Berjunub, buang air besar pun teringat juga kamu. Lagu mana ni? Dia boleh keluar cerita macam ni. Wahai Musa, ingatilah aku setiap waktu dan ketika ekoran itu Allah Ta'ala turun ayat ini. Tak, kalau kita fikir balik asbabun nuzul ayat ni turun pada zaman Nabi, bukan zaman Nabi Musa. Betul? Di situ pun dah cukup dah. Kalau kau dakwa ini ayat asbabun nuzulnya ni cerita dia, tak betul lah. Kan? Tambahan pula Israiliyat. Kan? Dan Israiliyat itu menggambarkan kaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jauh lah dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu asbabun nuzul lah. Kan? Itu satu asbabun nuzul. Jadi kita nampak ke sini sebagai makluman ilmu, bukan kena pegang ni. Kan? Anda kena clear tu Kita makluman ilmu. Anda bubur kat sini sebagai makluman ilmu, bukan kita kena pegang
Okey, ada pula asbab nuzul yang kedua. Ini Ibnu Abi Hatim dengan At-Tabari lah jadi riwayatkan, berkait dengan seorang badui datang kepada Nabi bertanya, apakah Tuhan kami itu dekat untuk kami bermunajat? Soalan badui lah ni. Badui ni pergi tanya Nabi Muhammad SAW, ni sebenarnya Tuhan ni jauh ke dekat? Soalan badui. Kan? Dia tanya, macam mana ni? Atau dia jauh sehingga perlu kita menyerunya, memanggilnya jauh. Lalu baginda diam. Bila baginda diam, lalu turun ayat ini. Kalau cerita macam ni agak munasabah kalau berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebab benda ni melibatkan badui. Dan kita kena ingat, badui ni bukan mesti soalan dia tak cerdik. Ada badui-badui pada zaman Nabi, soalan dia orang universiti pun pening. Orang universiti pada hari ni lah. Kan kita ada baca cerita pasal Nabi Muhammad SAW tengah duk berucap. Kuliah lah kot, bahasa kita punya kuliah. Bombam-bombam duk ceramah, tiba-tiba datang seorang badui, dia dengar Nabi duk cakap. Tiba-tiba, tak masuk lain ni. Tak masuk lain, hak dia nak tu kan. Ada orang ni mari nak dengar point yang dia nak tu je. Dengar lah, aku tak nak ni, tak nak dengar ni. Jadi Nabi duk berucap tu, dia tanya, mata sa'ah, kiamat bila berlaku? Macam nak dengar tu ya. Hak lain tu tak nak dengar, badui ni. Jadi Nabi SAW ni terus ucapan Nabi. Berombang-bombang. Sahabat Nabi ni tengok badui tu, tengok Nabi. Jadi ada sebilangan sahabat kata, Nabi tak dengar. Ada kata lah, Nabi tak dengar tu. Ada pula yang kata, tak, Nabi dengar, tapi Nabi tak suka. Cerita kan. Jadi bila Nabi berucap, habis berucap tu, Nabi pun tanya, siapa yang tanya tadi? Cerita tu ada, saya Bukhari cerita tu. Siapa yang tanya tu? Badui tu, ana ya Rasulullah, aku Rasulullah. Dia kata, apa soalan tadi? Tak, kiamat tu bila? Dia nak tu hak lain tu tak nak dengar. Nak buat lagu mana badui? Nak marah ke dia pun tak boleh. Sebab dia badui. Kan? Jadi, Nabi Muhammad SAW katalah, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Itu hadis popular tu kan. Bila disandarkan sesuatu urusan bukan kepada orang yang berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Jadi, soalan tu badui tu. Tidak biasa tu soalan badui kan. Ada pula kes yang lain, Nabi Muhammad khutbah, badui tanya Nabi, Rasulullah, kampung lama tak hujan? Ada soalan macam tu. Nabi, dia kata dulu kampung lama tak hujan, doa lah pada Allah biar turun hujan. Nabi angkat tangan doa, hujan sungguh kampung dia. Sampai seminggu tak berhenti lah ni. Minggu depan ni mari lagi Nabi khutbah, Rasulullah, hujan hari apa banjir pula. Minta tolong doa biar berhenti pula. Kalau badui tanya soalan macam tu, kategori cerdik dah tu. Tak? Tapi ada badui yang tak cerdik. Ada pula mari-mari kencing. Tak? Dia mari dengar, kencing, dia pergi bucu masjid situ pun dia jadi. Kan ada dalam hadis kan? Waktu kalau baca dalam Muqaddimah Imam Ibn Khaldun, agak menarik juga. Ibn Khaldun dia kupas, dia bagi satu perspektif yang jarang ulama boleh kupas. Ibn Khaldun. Ya, mungkin sebab dia ahli sosiologi kot. Kan, ada orang ni dia sekadar ustaz Quran hadis dia terer lah, lorah lah apalah, tapi dia tak tengok angle sosiologi. Betul tak? Ada orang tu dia mahir Quran, dia mahir hadis, dia mahir pula ilmu psikologi. Sedap juga kupas Quran di sudut psikologi kan. Psikologi, sosiologi, tradisi ilmu lah. Ataupun seorang doktor pakar perubatan syarah Al-Quran. Dia pergi cerita segi perubatan. Dia ada angle-angle menarik tu, base kepada kepakaran masing-masing kan. Jadi Imam Ibn Khaldun dia ahli sosiologi. Bila ahli sosiologi, kajian dia tentang sejarah, tentang tempat, cukup terror. Sebab itu kajian dia, kepakaran dia kan. Dia kupas, dia kata badui ni, dia mula-mula dia bahas apa asal makna badui daripada perkataan bada. Bada ni asal maknanya adalah terang. Macam kita duduk kat sini, kita tengok kat luar, kita nampak orang secara terang-terang. Itu panggil bada, sebutan Arab lah. Jadi badui ni, kenapa dia panggil badui? Sebab dia orang duduk padang pasir. Dari jauh pun nampak. Faham tak? Dari jauh pun nampak. Bila duduk padang pasir, asalnya orang badui duduk padang pasir, maka disebabkan itulah dipanggil sebagai badui. Asal perkataan tu lah. Kan? Okey. Dia lawan badui ni hadarah. Panjang pula dah bahas hadarah tu pula. Hadarah ni hadir, datang. Hadarah maksudnya kalau bahasa kita panggil realistic, real.
Itu pembangunan, itu real kan, macam itulah. Jadi bila sebut badui, asal duduk padang pasir, apa kerja buat dia orang? Tu soalan dia. Kerja buat orang badui ni adalah jaga unta, ternak unta. Itu asal kerja buat dia orang. Tapi rupa-rupanya badui ni dia ada fasa evolusi kebudayaan dia, iaitu mereka dah tukar cara untuk menternak daripada unta kepada kambing. Dia tukar pada unta kepada kambing, kepada lembu, betul tak? Isu dia bela kambing apa, semua kambing boleh tengah padang, semua kambing boleh duduk tengah padang pasir. Tak semua. Kambing gurun boleh lah. Kambing-kambing kampung kambing-kambing biasa ni, lembu apa tu kan. Maka di situ tu bermula Arab Badui sudah masuk alik hutan, dalam hutan. Dia dah masuk. Asal tujuannya adalah untuk menternak. Sebab dia orang dah tukar cara penternakan dia orang kan, daripada unta kepada kambing, kepada lembu, kepada binatang-binatang yang lain lah. Dia masuk dalam hutan. Dia bila masuk hutan, dia orang terdedah dengan satu lagi, itu pertanian. Ini memang kajian sosiologi ni kan. Jadi bila dia pergi dah terlibat kepada pertanian, penternakan yang berbentuk dalam hutan ni, maka kata Ibn Khaldun, orang Badui itu perlu diklasifikasikan kepada dua sikap. Sikap yang hidup tempat yang panas, satu lagi agak redup. Dan itu mempengaruhi perasaan. Orang duduk dengan panas tu, dia marah orang je. Baran kan. Tak ada pernah duduk tempat panas kan, anda tahu. Kita duduk kat Pakistan tu, ya Allah, kat Lahore tu panasnya Allah Ta'ala Maha tahu. Masa tu tengok Pakistan gerang nak makan. Tengok Pakistan cakap lebih kurang kelempang sebiji tu. Sebab panas. Dia panas. Tapi perasaan tu masa duduk kat Malaysia tak ada pula. Tak ada pula macam tu, sebab kita ni khutulistiwa kan. Tak lah sekarang ni kita musim hujan ni. Betul tak? Kita rasa dia tak ada nak marah orang tu pasal ni. Boleh juga tapi kurang. Betul tak? Jadi kurang sikit macam tu. Jadi psikologi manusia tu begitu. Untuk menarik, dia kupas Badui itu diklasifikasikan pada dua tadi. Satu Badui yang duduk tengah padang, yang panas tu. Satu lagi Badui yang duduk dekat agak pendalaman ni, dia agak lembut sikit. Yang tu yang kata Ibn Khaldun, Badui yang kencing dalam masjid Nabi tu, yang jadi padang pasir tu lah. Ibn Khaldun kata, dia kencing dalam masjid tu kan. Yalah, tak cerdik aku ni. Engkau lah masjid agak-agak lah. Tak payah masjid, rumah orang pun kan? Tapi dia jadi Badui. Tapi dah biasa macam tu kan. Tapi kalau Badui yang duduk dekat pendalaman, dekat bawah dalam hutan, agak sejuk sikit ni, dia soalan dia agak cerdik. Dia soalan dia kata kiamat ni bila kan? Kiamat bila lah, macam kita cerita tadi lah beberapa hadis tu. Agak menarik lah cara Ibn Khaldun mengklasifikasikan Badui tu kan. Itu kena baca Muqaddimah Ibn Khaldun lah. Aku baca habis kitab tu. Dia 2 jilid daripada awal sampai habis. Dia ada 6 bab je, tapi 2 jilid dia tu kan. Satu bab tu berapa ratus muka surat nak boleh habis tu kan. Anda baca 3 kali buku tu, 3 kali khatam, baca Arab sekali, lepas tu baca yang Melayu terjemahan, baca yang Arab pula sekali lagi kan. Tapi memang menarik. Ibn Khaldun ni memang dia bagi satu angle yang jarang kita nampak. Dia bubuh nama. Dia bubuh kan. Wallahu a'lam lah kenapa dia bubuh. Tapi kalau kita fikir balik mukadimah, permulaan bagi ilmu sosiologi ni, kajian dia bermula dari kitab tu. Mari ahli sosiologi moden, kafir ke yang Islam ke mana, start baca buku tu dulu kan. Bila orang dah dalami buku tu, maka berkembang ilmu sosiologi kan. Wallahu a'lam lah kenapa nama mukadimah. Tapi agak menarik lah angle yang Ibn Khaldun bagi tentang mengenali Badui tu Tentang hadarah tu waktu lain kita bincang panjang kalau aku cerita. Musim-musim Madani ni pula lagi goreng tajuk tu kan. Ibn Khaldun kata tak ada. Tak, kita kena tanya nombor satu, Arab ni datang dari mana? Tu nombor satu je. Tulisan Jawi, tulisan khat tu kan, tulisan Jawi pula, tulisan Arab lah. Sebenarnya tulisan Arab ni asal dia adalah bermula daripada Iraq. Dan benda ni bukan cerita zaman Nabi, sebelum zaman Nabi. Dia cerita asal-asal tu kan. Jadi bila datang tulisan, tiba-tiba berlaku perang. Bila perang, kerajaan nak bagi makluman kepada tentera, sesuatu isyarat. Zaman tu bukan macam kita sekarang ni. Dulu hantar surat. Betul tak?
Okey, sekarang ni raja nak bagi maklumat kepada tentera. Dia tulis surat. Tapi kalau surat ni sampai ke tangan musuh kan masalah. Betul kan? Jadi macam mana nak buat? Dia ada isyarat daripada tulisan tu. Apa dia? Khat. Tulisan khat tu asalnya adalah isyarat perang. Asalnya, maksudnya tulisan tu dia sengit-sengit. Dia kod perang. Sebenarnya. Faham tak? Maksud tradisi Arab ni boleh tahan juga. Cuma orang tak kaji je. Kan? Anda baca tu style dia lah. Orang Arab ni. Jadi dia tulis surat, timbul khat tulisan cantik tu kan. Tulisan cantik tu adalah kod perang. Surat tu mungkin cerita benda lain. Khat ni bukan satu, khat ni macam jenis. Khat ni bukan yang ni ya. Kalau kita khat tu kan macam-macam. Ada khat sengit lah apa. Dia tulisan Arab lah. Tulisan Arab. Kan tulisan Arab ni kan ada khat nasakh, khat tu macam-macam nama khat tu lah. Saya ingat Kufi tak macam nama tu kan. Sebenarnya asal khat itu, tulisan cantik itu, kita panggil tulisan cantik tu, dia adalah kod perang. Dia nak bagi syarat kepada tentera dia, kalau sampai surat ni bengkok macam ni, maknanya kena serang. Faham tak? Style Arab ni. Asalnya khat lah. Tapi orang sekarang dia tulis khat, dia nampak yang cantik tu, dia tak faham falsafah di sebalik cerita khat tu. Ibn Khaldun dia kupas panjang lebar benda tu. Okey, ni tu panjang hadarah. Nak cerita hadarah kan. Entah tanya soalan tu nak cerita. Asalnya Arab tak ada tamadun, tapi dia ada kebijaksanaan. Dia tak ada tamadun, hadarah tu tak ada. Kan? Dia sebenarnya tak guna istilah tamadun. Imam Ibn Khaldun dia guna perkataan hadarah. Yang kita ni kemudian ni tafsirkan sebagai tamadun. Lepas tu orang pergi pula perkataan adab yang dipanggil sebagai peradaban. Peradaban tu adab. Per tu sebenarnya bahasa Melayu tu. Per dan ad belakang kan. Adab tu lah asal perkataannya. Sebab ada satu perkataan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mengajar adab kepadaku oleh Tuhanku, maka baiklah adab aku. Ada kan? Tak apa, yang tu kita cerita waktu lain panjang. Anak ceritanya hadarah ni, asal hadarah ni bermula daripada serangan daripada Arab terhadap Farsi. Yang ada tamadun awalnya adalah Farsi. Farsi tu yang ada hadarah. Farsi ni, tu Ibn Khaldun dia guna istilah, dia panggil at-tadawul. At-tadawul ni konsep kerajaan naik dan turun. Dia kata 40 tahun. Dia naik, stabil, jatuh kerajaan. Kan? Dia masa naik tu, kerajaan ni agak berhati-hati. Raja dia tak bermewah-mewah. Anak-anak dia pun masih lagi tak akur dengan bapa. Sampai peringkat atas, dia start nak lupa. Raja tu mula nak lupa, mula dah mewah-mewah, dah start lah masuk geng pengampu, penjilat-penjilat. Istilah kita panggil jilat kan. Lepas tu era jatuh. Era jatuh tu dia kata, ketika itu anugerah-anugerah yang raja beri kepada orang-orang tertentu bukan berasaskan kepada bakti. Bukan bakti dah. Itu semua sebab dia seronok kena puji. Maka kita akan dengar orang yang dapat anugerah-anugerah pada zaman tu, tukang baca syair. Bodek. Dia baca syair puji raja, bagus, dia seronok bagi. Datuk. Kalau kita datuk lah. Kan, macam tu kan. Faham tak? Itu era kejatuhan tu. Ibn Khaldun sebut dalam buku dia. Muqaddimah dia sebut. Jadi jatuh. Jadi dia kata sebenarnya benda ni dia bukan berlaku kepada orang Arab je. Ini adalah masalah tamadun. Ini masalah hadarah. Kata Ibn Khaldun. Benda ni bukan berlaku kat orang Arab je, dia berlaku juga pada orang Farsi. Dia berlaku pada bangsa-bangsa lain. Dia akan berlaku. Benda ni adalah semua. Sifat dia mesti semua, sejagat. Ni Ibn Khaldun punya kupas lah. Jadi dia kata, bila Arab ni dia badui tau. Asal Arab ni adalah badui. Sebab tu orang Arab dia panggil A'rab. Sebutan Arab badui panggil Al-A'rab. Dia ada badawah. Satu lagi panggil A'rab. Badui juga terjemahan dia. Kalau kita baca dalam hadis, rata-ratanya guna perkataan Al-A'rab. Al-A'rab dengan Arab kan lebih kurang. Arab, Al-A'rab kan. Tapi Arab orang Arab lah. A'rab ni badui. Kan? Jadi orang badui, dia ni keras. Kasar. Tiba-tiba dia pergi serang satu kerajaan Farsi yang hadarah, dah ada hadarah, tapi fasa jatuh. Senang lah nak ambil kerajaan. Jadi bila dia masuk, dia terus ambil tampuk pemerintahan, bukan dia yang bina, orang lain bina. Faham tak? Di situlah bermulanya hadarah orang Arab. Tu asal dia. agak istimewa kalau kita baca Nabi Muhammad SAW
Sampai dekat Madinah, Nabi bubuh nama Madinah, bukan Yasrib. Dia tukar nama negara tu kan. Sebab apa? Sebab hadarah tu dah ada dah sebenarnya. Integrasi di antara orang Arab dan orang Yahudi dan orang Nasrani dekat Madinah. Yasrib tu kan, Yasrib tu integrasi budaya. Dia ada orang Yahudi. Yahudi tu ada 3 Yahudi besar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Lepas tu ada Nasrani, satu Nasrani Najran. Dia orang ni integrasi budaya. Bahasa sekarang panggil masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk di Madinah tu lah. Mekah bukan majmuk, dia semua Arab. Kalau ada bangsa lain, hamba. Bilal bin Rabah kan Arab, Mekah, tapi dia hamba. Dia bukan orang Arab, betul tak? Yang ada bangsa lain, dia bukan bangsa yang menguasai. Dia bukan ada tanah pun, tak ada. Dia orang ni betul-betul ditindas. Tapi kalau pergi di Madinah pada zaman tu, agama lain pun menguasai, bangsa lain pun menguasai. Macam menguasai ekonomi di Madinah, Yahudi kuasai. Tapi Nabi SAW dia berjaya take over, ambil, dan dia tukar. Tu maksudnya kalau kita tengok style Nabi ni, politik dia tajam sebenarnya. Dia baca panjang. Macam mana nak buat? Tak lah, mana ada sejarah buat piagam tu. Nabi dah fikir siap buat piagam Madinah kan. Dia buat perjanjian siap dalam surat. Kalau kau nak macam ni, kalau kau nak last kali orang Yahudi khianat, guna piagam tu perambat keluar. Oh, style Nabi ni memang style. Politik ni memang tajam. Kalau kita baca sudut tu lah. Jadi bila kita sebut hadarah ni adalah Arab dia masuk dekat orang Parsi. Sebab itu Ibn Khaldun dia ada keluar satu cerita, apabila Arab dia masuk, dia menguasai kerajaan Parsi, dia tengok kapur. Orang ada tamadun ni, dia orang selalu ni terlibat dengan perniagaan. Dia orang bukan semata-mata terlibat dengan penternakan, tapi dia orang ada pembuatan as-sina'ah. Bahasa sekarang panggil industri. Bahasa sekarang, bahasa universiti dah tu, industri kan. Dalam bahasa buatan Arab dia panggil sina'ah, as-sina'ah, perindustrian. Jadi industri ni dekat bandar, bukan dekat kampung. Lepas tu dia mesti ada saing dengan perniagaan. Faham tak? Jadi bila Arab masuk, Arab ni dia orang biasa dengan peternakan, biasa dengan tanaman. Tapi macam mana nak create business, tak pandai. Dia masuk, dia mula gelabah, macam mana ni? Dia start belajar tu dekat kota lah. Tu orang Arab bermula kat situ. Okey, bila dah masuk, ada satu cerita yang Ibn Khaldun cerita, orang industri ni dia banyak mencipta. Antaranya adalah kapur. Kapur tu warna putih. Orang Arab yang Badui ni, dia orang tak kenal kapur-kapur ni. Tak kenal kapur, tak kenal. Yang dia tahu susu. Dia masuk, kapur tu mati-mati dia ingat susu. Dia nak makan dayang, dia panggil apa? Gundik-gundik. Gundik yang orang Farsi tu lah, sebab dia dah ambil kerajaan kan. Jadi perempuan ni digundik dia. Yang raja Farsi tu lagi pah mana tak tahu kan. Jadi gundik tegur, tak, ini bukan makanan, ini kapur. Nampak? Nak ceritanya Arab ni dia jadi hebat sebab integrasi. Kalau dia tak integrasi, memang dia kampung. Era Nabi ni sebenarnya dah lewat dah. Arab tu dah ada tamadun sikit-sikit dah. Dia dah ada pemahaman dah. Waktu dia teror syair apa kan. Masa bila teror syair, dia orang ni dah ada kemajuan dah sebenarnya. Nabi masuk tu, kita boleh kata mungkin dalam bahasa kita era transisi. Masuk dekat Mekah, Madinah tu, Nabi duduk tu, era transisi dah. Dia bukan pemula. Faham tak? Jadi Nabi ni dia pergi cantikkan lagi, betulkan lagi, bagi dia orang lagi tamadun. Tu, tengok panjang tu. Aku tak masuk ke cerita Madani, yang tu lagi panjang. Ambil sejam 2 jam pula cerita Madani tu kan. Anda dah tengok apa yang orang nak goreng Madani tu. Anda rasa dia orang tak baca konsep Madani yang Al-Farabi kupas tu. Panjang sebenarnya. Tak apa, nanti tak baca tafsir. Nampak tu macam tak buat nak baca dah. Okey, tak. Jadi kita tengok sini balik Jadi Badui kita tanya Nabi Muhammad SAW, Tuhan ni dekat ke jauh jadi Nabi Muhammad ni diam Nabi tu, makanya Allah Ta'ala pun tengok ayat Quran ni. Cerita dia, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad oleh hamba aku tanya pada kamu Muhammad berkenaan dengan aku, jawablah aku itu dekat. Itu asbabun nuzul yang kedua. Ingat asbabun nuzul riwayat yang kedua
Bukan cerita yang kedua, riwayat yang kedua. Mana satu tu tak tahu mana satu. Kan? Ini ulama satu klaim macam ni, ulama kedua klaim macam tu. Macam itulah asal Okey, sebab nuzul yang ketiga, Abdul Razak, Musannaf Ibni Abdul Razak dalam buku tu dia buat mari, Al-Hasan berkata, beberapa orang sahabat Nabi pergi tanya pada Nabi, di manakah Allah? Dia pergi tanya, Allah Ta'ala kat mana? Aina Allah? Ada dengar dalam YouTube Pak Arab ni, bukan Malaysia, dah bergaduh. Boleh ke kita tanya soalan aina Allah? Allah Ta'ala kat mana? Kan? Sebab ya, kita kat dalam Malaysia ni pun bergaduh. Tuhan atas aras ke tidak lah. Oh, itu sampai kapir-kapir tu gaduh tu. Kan? Benda tak best belaka lah tu. Anak cukup tak suka bergaduh macam tu. Sebab aku dengar benda tu bergaduh masa aku umur 12 tahun lagi. 12 tahun tu dengar ada bergaduh, Tuhan atas aras ke tidak. Dah tua-tua macam ni dengar lagi. Bila nak berhenti kan? Ya, macam mana datang generasi baru dia bahas pula kan? Dan sekali kita berdengar, bila orang tanya, tak payah tanyalah, aku dah muak dah soalan macam ni kan. Debat lah sebenarnya, ada ke tidak dalam sejarah persoalan begitu? Jawapannya ada lah kan? Antara yang kita baca riwayat ni, Al-Hasan Basri ni dia buat mari satu riwayat, sahabat Nabi pernah tanya Nabi SAW, Allah Ta'ala kat mana? Soalan dia. Maka turun ayat ni, Allah Ta'ala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan, apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kat aku berkenaan dengan aku, jawablah, aku itu dekat. Itu riwayat yang ketiga. Ada pula riwayat yang keempat, ceritanya berlaku pada perang Khaybar. Dalam perang Khaybar tu diceritakan sahabat Nabi berdoa dengan suara yang kuat. Ya Allah Tuhan, kuatlah minta macam kita kot kat masjid tu, bergegar habis satu kampung. Satu taman dengar kan. Jadi bila ditanya begitu, Nabi SAW berpesan pada mereka, kamu bukan berdoa dengan Tuhan yang peka. Tuhan ni tak peka. Jadi disebabkan Nabi jawab macam tu, Allah Ta'ala pun turun ayat Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepada engkau yang Muhammad berkenaan dengan aku, jawablah, aku itu dekat. Asal cerita je lah. Semua ni kalau kita tengok, yang mana lebih, anda tak kata yang paling tepat, yang lebih dekat dengan tafsiran ayat. Kalau kita bubuh pada pentafsiran riwayat yang keempat, disebut itu berlaku pada perang Khandaq. Sedangkan ayat ni turun bila? Turun berkait dengan Ramadan, puasa Ramadan kan. Kita dah sebut kan, puasa Ramadan berlaku bila? 2 Hijrah, masa orang dah sibuk-sibuk nak perang Badar tu. Betul kan? Dah sibuk-sibuk perang Badar, itu yang turun ayat ni. Jadi kalau kita sebut asbabun nuzul ni dikaitkan dengan perang Khandaq, tak tepat lah. Khandaq ni 7 Hijriah, perang Badar 2 Hijriah, 5 tahun akan datang. Jadi tak munasabah lah. Jadi riwayat yang keempat tu kita tak tepat dengan konteks ayat lah. Nampak yang lebih dekat tu pada riwayat, pada asbabun nuzul yang kedua tu, itu lebih dekat lah. Kalau kita nak kata yang tiga tu pun agak boleh juga tu. Anda tak sebut yang paling tepat sebab dia ulama tafsir tak sebut, dia hanya buat mari riwayat dia 1, 2, 3, 4 lah dia mari. Jadi kita boleh tengok pada konteks untuk nak memahami ayat lah, insya-Allah. Jadi asbabun nuzul ni kalau jelas, maka dia dah jadi sebagai sandaran hukum. Kalau jelas jelas di sini ni maksudnya cerita tu jelas. Macam sekarang cerita ni kan tak jelas, mana satu kan tak jelas. Tapi kalau jelas dan sahih, maka boleh jadi sandaran hukum. Tapi kadang-kadang ada asbabun nuzul ayat Quran, dia tak jelas. Satu, tak jelas, ataupun tak sahih. Macam tadi Umari Israiliyat. Jadi yang ulama tafsir bawa keluar tu apa juga? Tak, ulama tafsir bawa keluar cerita ni buat apa? Sebab dia bawa keluar cerita tu untuk nak bagi kita faham ayat tu je kan. Kita ni kadang-kadang nak faham satu benda, cerita daripada orang kafir pun tak apa. Anak misal contoh kita baca Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang semayang, kita wakaf kat situ je, fawailul lil musallin, Allah barakah. Nak kau pergi wakaf fawailul lil musallin, orang macam kita tak faham bahasa Arab boleh tahan lagi lah. Kalau yang faham bahasa Arab, lepas tu kafir pula dengar celaka orang semayang. Loh, buat apa semayang? Celaka. Kita ni nak bagi orang faham, kita baca separuh-separuh ni berbahaya. Kita pun nak bagi faham, kita buat keluar satu cerita. Cerita ni tak ada kaitan pun, dan tak betul pun cerita tu.
Tapi nak bagi orang faham, anak pun kalau anak lah, anak buat keluar satu cerita. Ada seorang ni, pakcik ni minta sedekah, duduk dekat UM Mesti Melaya. Cerita tak ada kaitan, tapi nak bagi faham ayat minta sedekah. Datang seorang budak tengok, ai kesian pakcik. Dia tanya, pakcik dah makan belum? Belum. Jom kita pergi makan, saya belanja. Pakcik ni kata boleh. Pergi makan, duduk makan-makan. Dia pun tanya, pakcik tak ada anak ke? Ni budak ni tanya pakcik tu, ada. Berapa orang anak? 3 orang. Oh, 3 orang anak. Anak kat mana? Seorang duduk kat UKM. UKM. Uish, Pak Haji ni pun boleh tahan tengok minta sedekah anak UKM. Oh, yang kedua? Yang kedua UIA. UIA. Oh, yang ketiga UPM. Oh, dia kata Pak Haji ni tidak biasa. Minta sedekah anak universiti. Dia pun tanya, anak buat apa? Buat ijazah ke? Tak, minta sedekah macam Pak Haji juga. Kan? Jadi cerita ni ada kaitan dengan Quran? Tak ada kaitan pun. Tapi kita nak memahamkan, kalau faham separuh, kalau kita ambil separuh cerita, faham dia dah salah. Betul tak? Maka kita pun relate dengan fawailul lil musallin. Berhenti kat situ je. Celakalah orang sembahyang. Sekat tu kau tak sambung lagi. Salah faham tak terhadap ayat? Salah faham. Maka demikian juga ulama-ulama tafsir, dia buat mari cerita Israeliat dalam kitab tafsir. Dia bukan nak suruh pegang. Cuma kau nak faham ayat ni, macam inilah lebih kurang cerita dia. Kau faham? Okey. Kan? Tu kalau orang-orang tasawuf tu, dia nak faham konsep tasawuf dia buat mari cerita Laila Majnun. Laila Majnun entah ada tak tau. Kisah percintaan Laila Majnun tu kan. Tapi dia bawa keluar cerita tu untuk nak memahamkan konsep sufi yang dia nak bawa. Maka demikianlah bila ulama tafsir dia buat keluar cerita Israeliat. Faham tu kita fikir apalah ulama tafsir buat keluar cerita Israeliat. Kita pun kan kita susah. Kita nak fikir kita susah. Rupa-rupanya ada maksud di sebalik ulama keluaran dia nak suruh kita faham ayat tu. Kena ingat gitu. Tak, sebab nuzul ni kalau tak faham, kalau tak ada sebab nuzul, kadang-kadang dia boleh salah faham terhadap ayat. Anak misal contoh, Allah Ta'ala kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu kepada kebinasaan. Kita kalau faham ayat cara bodoh kita, jangan pergi perang. Betul tak? Perang. Terjadi perang, musuh serang negara kita. Jadi kita nak pergi perang ke tak? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu kepada kebinasaan. Lari. Kan? Ngelatlah kita kan? Tapi asal asbabun nuzul ayat tu adalah berkait dengan orang tak pergi perang. Jadi bila orang tu tak nak pergi perang, Allah Ta'ala turun Quran. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Lah, terbalik. Faham tak? Sebab tu penting asbabun nuzul untuk nak faham ayat tu. Jadi ulama tafsir macam mana nak bagi orang faham ayat ni? Antaranya dia buat marilah cerita-cerita yang rasa orang boleh faham. Nampaknya Israeliat Israeliat dia lah. Betul dia bawa tu. Faham jangan marah ulama tafsir pula. Dia kata apa ulama tafsir menyusahkan kita. Kita pula pergi percaya sebab Israeliat. Dah mu tak mengaji apa mana? Lepas tu kena mengaji kan? Tu kena belajar. Okey, panjang aku cerita tu. Jadi Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad berkenaan dengan aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna perkataan ibadi. Ibadi kita baca dalam Quran ada satu lagi perkataan abid. Ibad ni mana hamba? Dua-dua mana hamba sebenarnya. Wa ma kana rabbuka bizallamin lil abid. Dia guna abid. Tidaklah Tuhan kamu wahai Muhammad itu melakukan kezaliman kepada hamba. Dia guna perkataan abid. Ada satu lagi hamba juga, tapi dia guna kalimah ibad. Apa beza dia? Beza dia simple lah sebenarnya. Kalau dia guna perkataan abid itu umum. Semua kita ni adalah hamba Allah. Betul? Tak kira kau Muslim ke kafir ke apa ke, semua kita ni adalah hamba Allah. Jadi bila sebut abid umum. Bila Allah Ta'ala kata tidaklah Tuhan kamu zalim terhadap abid kepada hamba, semualah. Kau mukmin ke kafir ke apa ke, Allah Ta'ala tak zalim pun. Jadi yang zalim tu diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi kalau orang kafir kena azab, siapa suruh jadi kafir? Kau pilih kafir tu apa? Betul tak? Tu amma tidaklah Tuhan kamu itu zallamin lil abid, zalim pada abid, hamba. Tapi ada satu lagi ibad. Bila sebut ibad, dia khusus kepada orang yang ada ubudiyah.
khusus kepada orang yang ada sifat ubudiyah, pengabdian diri pada Tuhan. Orang kafir tu hamba, tapi dia ada tak perasaan kehambaan diri pada Allah? Tak ada. Faham tak? Jadi orang kafir tu kita boleh kata abid. Kita tanya balik kita ni abid ke ibad? Tanya soalan tu. Abid confirm dah. Ibad belum tentu lagi. Faham? Dalam ayat ni dia guna perkataan ibadi, ibad, bukan abid. Betul tak? Nampak beza Bila Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad, ibadi, hamba aku. Hamba macam mana? Hamba yang ada sifat ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Sebab itulah Shalih Utsaimin tafsirkan ibadi di sini adalah orang mukmin. Orang mukmin. Apabila orang mukmin bertanya pada kamu wahai Muhammad, tu maksud dia. Faham kalau kita tak tahu yang tu, kita wa idza sa'alaka ibadi ni kita kata kafir kot tanya. Betul tak? Sebenarnya bukan begitu. Jadi ada beza penggunaan kata ibadi dengan abid. Tu segi bahasa Arab tu. Dalam ni dia lebih Al-Quran ni. Kalau kita boleh tahu, baru kita faham. Ayat ni merujuk pada siapa Kalau boleh faham penggunaan kata. Wa idza sa'alaka ibadi anni, berkenaan dengan aku, fa inni qarib. Jawablah, sesungguhnya aku itu hampir. Dalam ayat ni dia kata bertanya. Selalunya bila Allah Ta'ala mulakan dengan bertanya, mesti ada perkataan qul. Katakanlah ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Betul tak? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya pada kamu Muhammad tentang perang pada bulan haram. Qul, katakanlah Muhammad. Dia pun jawab bla bla bla. Betul kan? Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya pada kamu Muhammad berkenaan dengan anak bulan. Qul, katakanlah Muhammad. Dia pun sebut ayat. Ayat ni, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba aku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, ada tak qul? Tak ada. Tak ada. Kan? Selalu ada soalan mesti ada qul. Qul makna katakanlah lah. Kan? Kenapa tak ada? Sedangkan ayat lain apabila melibatkan soalan mesti ada qul. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Kan? Tak, bukan tak kena, tak ada hikmah dia lah. Tak kena ni macam negatif pula. Kenapa Sebab jawapan Allah Ta'ala tu, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini hampir. Kalau dia kata aku ini hampir, tiba-tiba dia bunuh qul, kan melambatkan. Jadi nak cepat tak payah qul, terus fa inni qarib. Faham? Macam ni anak saya contoh lah, tak faham. Contoh contoh macam ni. Kita kena kejar dengan harimau. Kita nak minta tolong orang kan. Kita kata apa? Tolonglah saya dikejar harimau. Macam tu ada. Kita pendek Harimau, tolong. Betul tak? Kita pendekkan perkataan supaya cepat. Sebab lagi ni saya minta tolong kerana saya dikejar oleh harimau. Kau cerita apa ni? Kau kena faham dululah. Betul kan? Jadi memendekkan kata sebab tak nak jadi panjang. Dia punya tu terus masuk dalam otak orang. Faham tak? Jangan lengah-lengahkan sesuatu yang orang boleh faham dengan cara pendek. Jangan lengahkan. Pendekkan perkataan itu. Ni kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia panggil kalam itnab, kalam ijaz. Ilmu balaghah lah ni. Tu kalau belajar sastra Arab, seronok. Balaghah, ilmu kan. Kita harimau datang ke rumah saya. Ayat dia bercakap. Harimau telah datang di rumah saya. Kita ni pula bodoh. Gila Pak Haji tu. Harimau datang rumah dia. Sebenarnya dia nak bagi tahu orang tu berani macam harimau. Faham tak? Dia ayat yang panjangnya, Muhammad itu seperti harimau telah datang ke rumah saya. Betul tak? Tapi dia tak naklah sebut Muhammad itu seperti harimau. Rata-rata orang tahu dah Muhammad tu berani macam harimau. Orang pun nak panggil dia harimau. Last sekali kita kata harimau datang rumah aku. Faham Orang otomatik boleh faham. Faham itu kalau orang belajar yang bahasa Arab, dia panggil kalam itnab, dia panggil lah. Kalam ijaz. Itnab yang panjang, ijaz tu dipendekkan. Tapi otomatik dia boleh faham. Maka demikian juga dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata, fa inni qarib, aku ni dekat. Tiba-tiba qul, jadi panjang pula. Jadi jauh balik. Faham Tapi dia nak bagi tahu, aku ni dekat, janganlah guna qul terus, fa inni qarib. Kalau guna qul, panjang walaupun perkataan qul tu.
Quran nak bagi tahu dekatnya Tuhan pada kita ni dekat sungguh. Faham tak? Dekat sungguh. Sebab tu Tuhan ni tak bubuh qul fa inni qarib. Dia tak ada qul tu. Itu sastra dia lah. Itu menarik penggunaan kata yang digunakan dalam ayat Quran kita baca ni kan. Okey. Lepas tu dia kata fa inni qarib, aku ni dekat. Kita dah faham dekat ni pun. Dekat lah. Macam mana ni dekat dengan tab, dekat dengan kertas ni kan. Kita faham dekat ni fizik. Ni yang duk debat pula. Lepas tu yang tu Ar-Rahman Sistawa tu macam mana pula? Jadi jauh balik. Kan? Tu kau duk bergaduh tu. Orang yang duk kata Tuhan itu tidak punya tempat, antaranya dia kata kamu tak boleh faham Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, Tuhan atas arash, sebab dia percaya ayat ni pula. Betul kan? Atas arash jauh dah. Lepas tu qarib pula dekat. Dah tu. Tu duk gaduh tak selesai-selesai tu. Aku mana tafsir 1 2 3 pening kepala aku tu. Anak jujur cakap itu pening kepala semua. Gaduh tu. Sebab itu kita baca pula ayat lain. Allah Taala ada sebut nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Kami tu dekat kepada kamu lebih dekat daripada urat merih. Ayat Quran kan? Jadi macam mana tu Tuhan dekat urat merih ni? Ini yang Imam Fakhruddin Ar-Razi, Asy'ariyah kuat yang tukar Asy'ariyah kuat, dia kata ayat itu tidak boleh dipahami dengan kalam hakiki. Dekat ni bukan dekat macam ni, fizik ni bukan. Sebab dia kata kalaulah Tuhan kata fa inni qarib, sedangkan ibadi di sini adalah orang mukmin. Orang mukmin itu bukan seorang tapi ramai. Kan? Orang mukmin itu ramai. Dan orang mukmin bukan dekat sini berdoa, orang mukmin tempat lain pun berdoa juga. Betul kan? Jadi Tuhan dah berapa banyak dah. Dekat ke situ, dekat ke sana. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lepas tu kalau kita Tuhan itu dekat ke orang tu, bermaksud Tuhan itu telah bersudut ke orang itu. Lepas tu Tuhan akan bersudut pula pada orang yang kedua yang berdoa. Ketiga, keempat. Dia kata semua tu jadi masalah. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi pun dia takwil. Dia kata qarib di sini adalah penjagaan, ilmu, pengetahuan Tuhan. Itu maksud dia. Kan? Tersirat lagi dia nak bagi tahu, kamu tak payah bimbang, kamu doa macam mana pun aku mustajabkan juga. Itu tafsiran orang Asy'ariyah. Itu tafsiran orang Asy'ariyah. Nama apa ni, Shalih Utsaimin dekat Tuhan betul. Zat Tuhan tu memang dekat. Lagu mana tak payah fikir. Itu orang Salafiyah lah. Bapak Salafi dia tafsir lagu tu lah. Tengok dalam kitab tafsir apa ni, Shalih Utsaimin. Anda buka juga semua, anda buka semua. Ya aku buka sebelah kitab tafsir ni. Bukan biasa tu ni kan. Kita kuliah ni kan. Sebelah kitab tafsir ni buka. Okey, sambungan ayat. Allah Subhanahu wa taala kata ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi Allah Taala ni dah hampir dekat kita. Kalau kita ambil tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi tu, pengetahuan dia, penjagaan dia, nak gambarkan yang dia tu memang mustajab juga, maka Allah Ta'ala bagi tahu, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tu kalau cerita doa tu. Perkataan doa ni dalam Al-Quran ada dua maksud sebenarnya. Yang pertamanya doa dengan maksud doa dalam maksud menyembah. Kalau tengok dalam notana ni, mana yang tulis? Ada Allah Ta'ala kata wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah berapa ni? Aku tak bubuh la ilallah. Ada satu Quran Allah Ta'ala kata wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi lillahi ahada. Allah Ta'ala kata sesungguhnya masjid adalah kepunyaan Allah, maka jangan kamu sembah satu pun selain pada Allah. Tapi guna kalimah tad'u, doa kan? Tad'u ni doa. Jadi di situ perkataan doa dalam Al-Quran yang pertama maknanya adalah sembah. Ada satu lagi kalimah doa ini merujuk pada doa sungguh, meminta meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ulama tafsir bila tafsirkan ayat ujibu da'watad da'i iza da'an, ada dua tafsiran. Ada orang kata aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa padaku. Satu tafsiran ini yang paling popular lah. Tapi ada satu lagi tafsiran dia kata aku perkenankan permohonan orang yang menyembah aku apabila dia menyembah aku. Sebab
kalimah doa juga memberi makna sembah. Ada dua tafsiran ulama. Faham Tapi yang majoriti menafsirkan perkataan dakwah di sini adalah doa. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut doa, Allah Taala mustajabkan, maka timbul persoalan, sesiapa yang berdoa kepada aku mustajabkan. Kalau kafir minta, mustajab tak? Ada isu dia, faham? Kalau kita pergi pada tafsiran yang mengatakan sembah, jadi orang kafir terkeluar pada tajuk dah. Kan? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ada ulama tafsir kata dakwah doa di sini ni merujuk pada sembah. Berdasarkan pada ayat kita baca tadi kan. Jadi maksud orang kafir tak termasuk dalam ayat ni. Yang dimustajabkan itu adalah orang yang menyembah Allah, kan? Orang kafir tak sembah Allah, ataupun dia sembah Allah cara yang salah, kan? Makanya kalau kita pergi yang kedua, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mustajabkan doa daripada orang yang berdoa. Kan umum situ. Orang berdoa ni mukmin pun boleh, kafir pun boleh. Dia tak sembah Allah, tiba-tiba susah-susah doa pada Allah. Oh, kau tu pula. Dia tak sembah semayang, semua tak, kafir pun tak percaya. Tapi dekat nak mati, ya Allah tolonglah. Kau percaya pada Allah? Orang dah sebut kalmak tu, orang kata kalmak. Kalmak tu kan dia tak percaya Tuhan. Tapi tak tahulah betul ke tak. Benda cerita, orang tu ceritalah. Benda tak ada sanad belaka ni. Orang kata kalmak ni belum nak mati, dekat-dekat nak mati, oh my God. Dia cari, oh my God. Dia cari Tuhan juga lah. Maksudnya, ialah itu yang kita kata konsep fitrahnya tauhid ni. Tauhid ni konsep fitrah. Kan? Kita bila susah ni cari juga. Cari juga. Cumanya mungkin ungkapannya bukan Allah kot, ungkapannya lain. Tapi maksudnya Allah tu lah. Kan? Jadi maksud di sini, maksud kalau orang kafir doa, mustajab juga ni. Kalau tengok pada ujibu da'watad da'i iza da'an, yang perkataan dakwah di sini maknanya doa. Yang satu tu sembah tu tak apalah. Kafir awal-awal lagi tak termasuk kan? Okey, mana satu yang betul lah? Itu isu dia. Mana satu yang betul? Kita berkata, ayat ni kan dia sebut wa idza sa'alaka ibadi anni, dan melibatkan pada puasa. Kan? Ibadi tadi kita dah syarahkan sebagai hamba Allah yang ada ubudiyah. Kan? Orang yang alik sini, pandangan yang mengatakan orang kafir ni doa dimustajabkan juga, dia tolak. Dia kata konteks ayat ini adalah nak bagi doa lagi mudah dimustajabkan. Dia doa ni kan sebut yang ada dua. Yang pertama mustajab, satu lagi cepat nak mustajab. Itu bertawassul. Faham tak? Konsep-konsep yang kita sebut awal-awal tadi lah. Macam mana nak buat? Jadi mereka kata sebenarnya kalau kita tengok pada pentafsiran, yang pertama dengan kedua, yang kedua tu umum, orang kafir pun termasuk juga. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut tentang da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi, tidak ada hijab di antara dia dan Allah. Kan? Termasuk orang kafir, dia kena zalim. Kena zalim dia doa. Tak tahu macam mana, tahan sakit ke apa kan. Ya Allah Tuhanku, bagi lingkuplah mangkuk ni, contohlah. Kan? Padahal dia kafir. Jadi kalau tengok daripada pentafsiran yang kedua, ujibu da'watad da'i iza da'an, nampaknya termasuk juga orang kafir. Ada dua tafsiran ulama di sini. Kalau kita pergi pentafsiran pertama, sembah, yang tu orang kafir tak termasuk. Sudah, nombor satu pula. Tak apalah, benda ni pentafsiran ulama belaka. Lepas tu kita buat mari dalil sekali. Bila sebut da'watul mazlum, laisa bainahu wa bainallah hijab, tu kan? Doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab di antara dia dan Allah Ta'ala. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anda pernah dengar yang syarah hadis ni, Allah rahmat Tok Guru ni Aziz, Tuan Aziz sebut terang-terang, doa orang kafir pun mustajab kalau dia kena zalim. Anda pernah dengar Allah rahmat Tok Guru ni Aziz ceramah? Pada Allah. Kan? Sebab dia kena zalim, tak tahu macam mana, sakit sangat, dia berharap. Dia berharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Macam tu, itu tafsiran. Kalau orang tanya mana lebih dekat yang pertama tadi, sembah tu. Kalau mana lah, kan? Kalau kita tengok ibadi, dia ada orang yang kan. Tapi di situ di konsep dia hampir kan? Ya. Maknanya mustajab. Tapi orang kafir, dia doa dia dimakbulkan juga, tetapi mungkin tidak sepantas
orang mukmin. Cuma dalam kes tadi itu sebab dia di kategori bawah orang yang doa orang yang dizalimi. Ya. Tu menariklah tengok kupasan ulama kan. Dan kalau kita tengok dalam kerangka yang luas, kita akan nampak macam mana Quran tu dia bukan semata-mata berkomunikasi dengan orang Islam. Sebenarnya dia berkomunikasi juga dengan orang bukan Islam sebenarnya. Kalau kita tengok dalam tafsiran yang luas lah. Kalau kita tengok yang sempit, kita nampak orang Islam Quran. Orang kafir tak ada apa dalam Quran tu. Tapi kalau kita pergi lebih luas, ada komunikasi Quran dengan orang kafir sebenarnya. Cuma kita je perasan tak perasan ini atas pentafsiran ulama lah. Baik, sambung ayat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku, iaitu dengan mematuhi perintahku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyahut seruan aku, iaitu dengan mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman denganku. Yang tu yang duk tafsir tadi, orang kafir pun termasuk. Sebab apa? Sebab mukmin itu disebut selepas daripada sebut doa. Faham? Dia sebut tentang doa dulu, baru dia sebut tentang beriman. Betul kan? Bila dia sebut berdoa dulu, baru dia sebut tentang menyahut seruan Tuhan. Orang kafir kan tak sambut seruan Tuhan. Jadi bila doa kamu dimustajabkan, berterima kasihlah dengan Allah. Sahutlah seruan dia. Faham tak? Beramallah, ikutlah, berimanlah, macam tu. Itu yang ada tafsirkan pada tafsiran yang kedua. Maksudnya orang kafir pun termasuk. Faham tu antara argument lah, hujah-hujah daripada mereka lah. Okey, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sahutlah seruan Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dan berimanlah denganku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Beriman ni macam biasalah konsep. Kita pun dah kupas panjang lebar perbezaan antara iman dan yakin tu kan. Tak payah kupas dah. Cuma Allah Taala kata la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun ni sini dia tulis supaya mereka menjadi baik serta betul. Ni terjemahan Abdullah Basmih ni. Ana pun tengok tak berapa sedap terjemahan ni. Ana lah rasa kan. Dia kata menjadi baik serta betul. Kita baca dalam Quran kalimah rushd. Kalimah rushd, yarshudun tu kan. Rushd tu kalau kita tengok dalam mutanah ni, kalau tengok ayat Quran la'allahum yarshudun pada poin yang ke-17 tu. Dia ada banyak maksud tau perkataan rushd. Yang pertama maknanya matang, kematangan. Dalam fiqh mazhab Hanafi dia ada bahas tentang umur matang. Umur matang. Umur matang itu ataupun kita panggil umur dewasa, disebut dalam sebutan Arab adalah as-sinnur rushdi. Rushd. As-sin, ar-rushd. As-sin tu umur. Ar-rushdi kematangan, umur matang. Kan? Jadi ar-rushd kadang-kadang makna matang. Dalam Quran pun ada. Kat sini ada surah An-Nisa ayat 6 tu kan. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan anak yatim. Apabila dia sampai umur matang, bagilah harta yang bapa dia tinggalkan kepada dia. Diberikan masa umur matang. Berapa umur matang? Apakah budak itu apabila dia dah balik terus matang? Belum tentu. Betul tak? Belum tentu. Kadang-kadang matang ni dah tua-tua tak matang ni. Dah tua-tua perangai budak-budak ni. Betul kan? Jadi ada timbul konsep macam mana kita nak memberi harta kepada orang yang layak untuk memegang hartanya sendiri. Anak yatim tu, harta yang ada tu harta dia, tapi kita tak bagi dia pegang lagi sebab tak ada umur matang. Ambil ke dia, habis pah mana habis, tak ada duit. Betul tak? Dia ada satu lagi, kalau kita belajar dalam fiqh Islam, orang yang diisytihar sebagai muflis. Muflis, dia orang kaya banyak lah apa, cumanya belanja ni memang kaki perhabis pantang dapat duit sikit main judi sampai muflis. Kerajaan boleh kawal harta dia sebab dia tidak ada kematangan dalam mengawal harta. Ada dalam fiqh Islam kan. Mazhab Maliki lagi bahas panjang lebar tajuk-tajuk macam ni kan. Tiba-tiba dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang bagi duit anak yatim itu apabila sampai umur matang. Dia guna perkataan rushd. Rushd matang Jadi perkataan rushd kadang-kadang memberi makna matang. Tapi ada juga satu lagi rushd dalam makna hidayah. La ikrah fiddin qad tabayyana ar-rushd. Betul tak?
Tiada paksaan dalam agama. Telah nyatalah ar-rusyd minal ghai. Daripada hidayah berbanding sesat. Betul kan? Jadi dalam ayat ni dia kata la'allahum yarshudun. Tu isu dia. Mudah-mudahan. Kita terjemah mudah-mudahan. Saleh Saimin kata tak boleh terjemah mudah-mudahan. Sebab la'alla dalam Al-Quran bermakna ta'lil. Mesti terjemah sebagai supaya. Supaya. La'alla ni entah macam agak muju-muju nasib baik. Agak Arab lah, agak Arab. Tapi bila sebut ta'lil, supaya, mesti. Faham tak? Mesti kamu dapat petunjuk. Macam tu. Faham Mesti kamu dapat petunjuk. Itu mana? La'allahum yarshudun. Itu terjemahan. Itu apa? Komentar daripada Saleh Utsaimin. Ulama Salafi tu. Orang Saudi tu kan. Menarik lah dia bagi angle tu. Tapi sebenarnya kalau kita buka tafsir lain serupa je. Bagi tafsir yang sama je. Dia kata la'alla dalam makna ta'lil. Bukan makna mudah-mudahan. Bukan. Jadi bila sebut la'allahum yarshudun, supaya mereka dapat petunjuk. Jadi petunjuk itu sendiri tu ada kategori-kategori dia pula. Apa maksud la'allahum yarshudun? Beza dengan hidayah. Apa beza dia? Okey, contoh dia macam ni. Anda buat misal contoh lah. Dia selalu buat contoh dia bawa nampak. Ada orang ni, dia tak pernah bawa basikal. Tiba-tiba dia bawa basikal. Dia rasa macam nak jatuh. Betul tak? Tapi hari-hari bawa basikal, dia mahir basikal, sambil-sambil khayal pun dia boleh bawa basikal. Ana ni masa belajar pondok pernah bawa motor dah. Pondok dululah. Masa pondok dulu pun pernah aksiden sampai patah kaki. Ni sebenarnya aksiden pula patah kaki. Kali tak patah kaki lah, alhamdulillah lah. Tapi dulu pernah patah kaki aksiden naik motor Lepas tu lama tak naik motor, naik kereta selalu, kerja dekat Penang tukar nak naik motor. Ana mula naik motor tu sebab kita biasa naik kereta ni ke tengah kan. Naik motor kita nak ke tengah. Padahal naik kapcai S5 masa tu kan. Uish, aku ni naik motor sebenarnya. Mula-mula. Lepas tu kita lalu dekat tol tu kan. Kita naik motor masuk kat tol tu lah. Bukan tol lalu motor tu. Lepas tu duduk hari-hari naik motor. Sekarang ni kadang-kadang bila naik kereta tak nak masuk dalam motor tu lah. Kereta. Sebab apa Sebab kebiasaan. Dia kebiasaan tu bila dah biasa, kita akan buat satu benda tu luar sedar. Betul kan? Orang panggil istilah apa? Di bawah sedar. Ada istilah psikologi tu. Unconsciousness kan? Satu benda yang kita buat tu di bawah sedar. Tanpa sedar. Benda tu sebab kalau kita bawa kereta ni kita fikir penat sebenarnya. Betul tak? Fikir. Maka kita bawa kereta tu dalam fikir ada khayal dia. Lepas tu sampai boleh termelong. Okey jalan. Lagu tak? Lagu kan? Terus sampai rumah kan? Maksudnya kita dapat hidayah pun ada bentuk macam tu. Orang yang hari-hari semayang tiba-tiba tak semayang jadi macam ni. Aku tak semayang ni. Betul tak? Tapi kalau orang tu hari-hari tak semayang, kenapa kau tak semayang tu? Dan hari-hari dia tak semayang, tiba-tiba dia semayang, dia rasa terkejut. Hari ni aku semayang. Betul Orang hari-hari gosok gigi, tiba-tiba tak gosok gigi jadi macam ni agak-agak. Hari-hari gosok gigi, hari tu tak gosok gigi, gelisah lah. Padahal orang lain tak gosok gigi, okey. Apa ramai tak gosok gigi, tak ada masalah pun. Kita ni bila beribadat bukan semata-mata perbuatan, bahkan dengan hati jiwa raga, dia akan sebati yang tu dipanggil sebagai yarshudun. Hidayah tu hidayah lah ke? Dapat Islam kan? Hidayah dah, alhamdulillah. Cuma ni kadang-kadang iyalah hidayah tapi tak sembahyang. Tapi kalau orang yang biasa dengan ibadat, bukan semata-mata perbuatan bahkan jiwa raga dia, yang tu dipanggil hidayah berbentuk matang. Hidayah yang matang. Itu perkataan rusyd itu kita baca dalam Quran kadang-kadang merujuk pada makna matang, kadang-kadang merujuk kepada makna hidayah. Jadi hidayah yang dimasukkan yarshudun ni hidayah yang matang tu. Bukan hidayah masuk Islam je. Faham tak? Itu la'allahum yarshudun. Faham? Ayat. Okey, pengajaran daripada ayat ni tak ada banyak, satu je. Syekh Saleh Utsaimin kata ayat inilah menjadi dalil bahawasanya adanya konsep berdoa selepas daripada ibadat. Awal tadi kita dah sebutlah. Dia panggil tawassul dengan amal soleh yang kita buat. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Apa dia?
Tu betul lah konsep macam ni. Nombor satu, kita kena faham Allah Ta'ala tu bukan manusia lah. Dia yang bori-bori ni manusia. Dia kerja minta kan. Begitu kan. Tapi Allah Ta'ala tu lagi kita minta, lagi dia suka. Kalau kita fikir cara logik kita, menasabah juga. Sebab kalau kita selalu meminta kepada dia, itu menandakan kita ni rasa kita hamba. Bila kita selalu minta dekat dia, bermaksud kita rasa yang dia maha berkuasa. Kalau kita fikir logik lah, kan? Cuma kalau kita fikir cara bodoh kita, ingat apa Tuhan macam kita? Bukanlah kan? Itu satulah. Ada sekali anak-anak tu, dia tak boleh makan telur. Dia makan telur nanti dia ada masalah kulit, kan? Masuk kedai, bawa anak lah, anak lelaki ni. Dia minta nak telur, tak boleh makan telur. Minta telur takkan nak bagi, dia tak boleh makan telur, kan? Tapi kita bedak lah telur tu. Makan telur, dia nak makan, kita bagi benda lain. Ana masa buat, Ana terfikir, Ana teringat satu benda lah, terlintas dalam fikiran Ana. Kita ni kadang-kadang dengan Tuhan, ada benda kita minta, Tuhan tak bagi terus. Dan ada benda kita minta A, Tuhan tak bagi A, Tuhan bagi yang lain. Sebab kadang-kadang Tuhan bagi satu benda kita minta, takut-takut itu boleh membinasakan kita. Macam kita dengan anak kita kan, dia minta telur, bagi telur, merosakkan dia. Orang tak tahu kata apa punya bapa ni. Kalau orang tak tahu lah kan, dia tak tahu yang anak kita ni ada masalah. Dan kita dengan anak kita, kita tahu masalah dia kan. Jadi lepas tu kita tak bagi. Kan Tuhan itu kan maha mengetahui. Kita minta dia tak bagi, dia bagi mungkin benda lain yang lebih bermanfaat, kan? Ana selalu sembang dengan kawan gua-gua lah. Seorang ibu yang baik, dia potong sayur, tiba-tiba anak datang, mak nak pisau, anak yang kecil itulah. Mak yang baik ni dia bagi tak pisau tu? Dia tak bagi. Sebab kalau bagi melingkup budak tu. Maka dia tak bagi pisau, dia bagi pisang. Pisau dia tak bagi, pisang dia makan. Sebab pisang tu bermanfaat bagi diri dia. Tuhan lebih pada tu lagi ya. Tuhan lebih pada tu lagi ya. Tuhan akan terfikir ya, sesuatu kejadian yang berlaku dalam hidup kita kadang-kadang mengajar kita hubungan kita dengan Tuhan pula kan. Wallahu a'lam, Allahu a'lam. Berdoa. Kita berdoa tadi ya. Kita berdoa lama-lama lepas mayang kan. Boleh ke tak? Lazimnya 99% commission 90%. Doktor pun 90%. Sebab berdoa dia tapi tengok abang-abang yang dia macam ni doktor Perkara yang pertama kita kena clear dulu perbezaan di antara Nabi buat dan satu lagi Nabi tak buat tapi boleh buat. Ya dua gitu Yang pertama Nabi buat. Kalau kita tanya soalan Nabi buat tak doa ramai-ramai lepas sembahyang? Jawapannya dalam hidup Nabi SAW doa lepas sembahyang ramai-ramai sekali. Kalau ada yang lain pun bukan sembahyang fardu tapi sembahyang yang lain lah. Kunut sebagai contoh. Lepas tu sembahyang istisqa, minta hujan kan. Itu adalah. Tapi sembahyang fardu dalam hidup Nabi SAW yang Nabi buat berjemaah sekali. Okey, bila sebut sekali, persoalan dia kenapa tak banyak kali tu? Sekali tu je. Banyak kali tu kenapa seorang-seorang? Soalannya lah. Okey, yang sekali tu Nabi Muhammad SAW buat adalah sebab nak mengajar pada umat. Yang kata tu Imam Syafi'i sebenarnya. Imam Syafi'i sendiri cakap. Imam Syafi'i kata Nabi Muhammad doa sekali itu adalah nak mengajar pada umat berdoa. Sekadar tu. Bermaksud kita terus faham sebenarnya doa lepas sembahyang adalah bukan berjemaah. Daripada sudut amalan Nabi SAW dan juga pandangan-pandangan ulama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lah fatwa lagu tu kan. Lepas tu kalau kita nak buat berjemaah juga, iyalah nombor satu dah clear dah, bukan Nabi buat. Yang kita kena tanya pula, boleh ke tak boleh? Dia boleh satu tajuk, Nabi buat tu satu tajuk yang lain situ yang berlaku debat dalam kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kalau yang keras sikit dia kata bid'ah lah. Yang keras lah. Pandangan yang agak keras, dia kata tak boleh. Sebab apa-apa yang Nabi Muhammad tak buat, maka itu tak boleh buat. Dia faham lagu tu Ada pula satu lagi kata, walaupun Nabi tak buat, tapi ada kemaslahatan, maka boleh. Apa dalilnya? Cerita Sayyidina Osman tu lah, azan 3 kali, azan 2 kali sembahyang Jumaat. Sebenarnya di kalangan sahabat Nabi ada yang tak setuju Sayyidina Osman azan 2 kali tu.
Yang tak setuju tu, sahabat Nabi tak setuju tu namanya Abdullah bin Umar. Buat statement pula bid'ah kata dia. Ibn Umar kata bid'ah. Dia kata padahal yang buat tu Sayyidina Osman. Kan? Sahabat juga kan? Semua tahu yang buat tu sahabat Nabi. Kita tak sebut Sahih Bukhari, orang tahu. Semua orang tahu. Zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar, Umar, azan sekali. Masa khatib berada di atas mimbar. Betul kan? Zaman Osman dia bagi tambah satu lagi. Azan satu lagi lah. Cuma kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, azan tu dekat pintu masjid. Pintu kat pasar, kat masjid depan tu orang berniaga kan. Situ azan, baik punya azan. Nak suruh masuk masjid lah sebenarnya. Dan Sayyidina Osman dia buat, ada yang tak setuju. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dan kita kena ingat anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar ni cukup terkenal pegang sebiji yang dibawa oleh Nabi. Cukup terkenal. Sebab tu kalau kita baca Sunan Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, hadis awal dia cerita 9 hadis berkait dengan amalan Abdullah bin Umar. Imam Ibn Majah, mari 9 hadis awal dalam kitab dia, amalan-amalan yang melibatkan Abdullah bin Umar. Sebab apa? Abdullah bin Umar ni cukup terkenal ikut perbuatan Nabi sebiji-sebiji. Sehingga kan kalau orang sebut satu cerita, apakah Nabi buat ke tidak, tiba-tiba didapati Abdullah bin Umar buat, kita kena anggap Nabi buat. Sebab begitu menilai Abdullah bin Umar. Maksudnya orang yang telah kuat berpegang dengan sunnah. Faham Jadi bila dia kuat, tak peliklah dia boleh kata bid'ah tindakan Sayyidina Osman tu. Tapi ada tak orang buat? Ada tak orang terima? Orang terima. Sebab apa Sayyidina Osman? Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin kan. Pegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah khalifah aku. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Termasuklah. Sebab tu kita kena kelaskan di antara Nabi buat satu, yang kedua adalah boleh ke tidak. Faham? Itu debat dalam kalangan ulama lah. Satu lagi kalau kita fikir balik, doa ni kita nak benda dengan Allah tak semestinya sama dengan orang lain nak dengan Allah. Betul tak? Ana suka buat gurau lah. Kalau orang gemuk, Pak Imam tu gemuk, dia nak kurus, dia berdoa, ya Allah Tuhan kami, bagilah kami kurus. Tuhan pun makbul. Yang imam tu makbul, dia kurus lah. Yang kita kurus dah ni kering kan? Jadi yalah, benda ni ada melibatkan perbahasan ulama. Dan Ana selalu sebut lah, benda macam ni kita tak payah gaduh orang. Cuma kita ambil sikap meraihkan. Al-wan abad, tafadhal. Tapi kita ada pandangan kita, silakan dengan pandangan kita. Macam itulah. Wallahu a'lam. Pun jadi doa tak, Nabi SAW berdoa bukan mesti tanda tangan. Adalah doa Nabi tanda tangan, ada. Macam doa masa kunut, contoh tanda tangan. Banyaklah. Masa sejarah menghadap arah kiblat, doa tanda tangan, bukan tanda tangan, tengok kat langit ni. Sampai Quran sebut kan, putih ketiak Nabi macam tu kan. Sebab Quran kata qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami nampak muka kamu menghadap ke langit. Doa Nabi tu kan. Tapi ada doa Nabi ajar tak tanda tangan. Ana suka contoh simple je. Bus tubuh ni ada doa, tapi ada ke orang tanda tangan? Betul tak? Masuk jamban ada orang tanda. Orang lupa jamban Allah ini Allah mana ada macam tu, tak ada kan. Doa makan tak ada tanda tangan, tapi doa tu adalah. Ana selalu cakap dengan kawan lah kat tempat-tempat kalau cerita buat fiqh solat ni, kita lepas sembahyang bukan mesti kita duduk menghadap arah kiblat dan berdoa. Kadang-kadang kita perlu berdoa dalam keadaan kita ni ada urusan kerja lain juga. Cepat-cepat keluar sambil-sambil berjalan doa jelah. Susah apa? Kan? Benda simple je begitu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ustaz, doa dalam sujud macam yang tak erti bahasa Arab kan. Boleh tak boleh macam kita sifat subhanallah tu. Kita baca Melayu. Kita baca doa yang macam yang kita tahu daripada Nabi lah. Contoh macam lepas subhanallah tu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Boleh. Benda tu memang ulama kata boleh sebab ada hadis Nabi kata kanal aqrabul abdi ila rabbih fa huwa sajid. Hampir-hampir hamba aku kepadaku adalah semasa dia sedang sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika itulah. Jadi kalau kita, sebab Nabi sebut tu kaedah umum kan, perbanyakkan doa. Jadi kita bacalah apa-apa doa pun. Cumanya yang timbulnya bacalah bahasa Melayu. Tu yang jadi tak boleh tu. Mazhab 4 semua kata tak boleh dalam bahasa lain.
Yang boleh hanya dalam bahasa Arab. Tapi adalah seorang ulama ni kata boleh, Imam Ibn Hazm. Dia kata boleh. Waktu apa dalilnya? Dalilnya masa cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang 30 rakaat tu lah. Nabi bagi salam siap, Nabi bangun keluar kan. Lepas tu sahabat Nabi tanya, Rasulullah, kurang rakaat. Itu kan dah kalam ajnabi. Kalam yang berlainan dengan bacaan semayang kan. Lepas tu Nabi Muhammad tahu, Nabi terus pergi kat tempat Nabi sambung semayang. Padahal Nabi dah bercakap dah. Itu hujah Imam Ibn Hazm tu. Kan? Jadi disimpulkan kalau kita berdoa walaupun dalam bahasa yang lain daripada bahasa Arab, tak batal semayang. Tapi mazhab 4 semua kata batal lah. Gitu. Wallahu a'lam. Ibn Hazm lah. Tak, jangan nak buat pula. Kan? Anak lebih prefer yang mazhab 4 tu lah. Wallahu a'lam. Salah berkaitan dengan solat hajat tadi yang Solat hajat. anjuran kata kita berpandat terus Jumaat. Asal usul yang wujudnya solat hajat ni memang ada dah sebutan ini. Solat hajat ni sebenarnya asal daripada hadis Nabi Muhammad kata kalau kita berhajat satu benda maka rokoklah 2 kali rokok. Rokok 2 ni maksudnya semayang lah. Cumanya dalam hadis tu dia tak sebut semayang hajat. Maka di situ tu ada ulama kata semayang hajat, ada ulama kata bukan semayang hajat. Kalau kita buka kitab Fiqh Sunnah Syekh Sabiq, dia kata semayang sunat hajat lah Syekh Sabiq. Dan kitab Fiqh Sunnah Syekh Albani tulis kitab Tamamul Minnah, dia kritik, dia kata bukan semayang hajat, semayang sunat mutlak. Betul pula. Kan? Itu tafsiran ulama lah. Dan ada implikasi sebenarnya. Kalau semayang sunat mutlak, makanya waktu haram tak boleh. Kan? Sebab dia ada waktu larangan kan. Macam lepas asar, semayang sunat mutlak tak boleh. Lepas subuh, masa matahari tegak atas kepala tu kan. Tapi kalau semayang yang ada nama, itu dibolehkan. Sebab tu kita naik atas masjid, lepas semayang asar pun sunat semayang tahiyatul masjid. Kan? Sebab ada nama. Implikasi hukum dia macam itulah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.